Baik ya, kita teruskan kuliah kita hari ini Suratul Anbiya ayat 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alahum, maka telah menjadikan ia akan mereka. Maka telah menjadikan ia akan mereka. Juza'ah, berpenggal-penggal. Illa, melainkan, kabiro, yang besar. Melainkan kabiro yang besar, lahum bagi mereka. La'allahum, mudah-mudahan mereka, ilaihi, kepadanya, yarji'un, mereka kembali. Qalu, telah berkata mereka. Man, siapakah? Fa'ala, telah memperbuat ia. Haza, ini. Bi'alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kita. Bi'alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kita. Innahu, bahawasanya ia, lamina, sungguh daripada, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Ayat seterusnya, ayat 60. Qalu, telah berkata mereka. Sami'na, telah mendengar kami. Fatan, seorang pemuda. Yazkuru, ia sebut. Yazkuruhum, ia sebut akan mereka. Yuqalu, ia dikatakan. Lahum, lahu baginya. Ibrahim, Ibrahim. Ayat 61. Qalu, telah berkata mereka. Fa'tu, maka bawakanlah olehmu. Bihi, akannya. Ala, atas. A'yun, penglihatan. Anas, manusia. La'allahum, mudah-mudahan mereka, yashhadun, mereka saksikan.
Ayat 62, qalu telah berkata mereka. Ayat 62 surah Anbiya ya. Qalu telah berkata mereka, A'anta, adakah engkau fa'alta, telah memperbuat engkau haza ini bi'alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Qala, telah berkata ia. Ayat 63. Qala, telah berkata ia. Bal, bahkan. Fa'alahu, telah memperbuat ia akannya. Telah memperbuat ia akannya. Kabiruhum, oleh yang besar mereka. Haza ini. Fas'aluhum, maka tanyalah olehmu akan mereka. Ingkanu, jika adalah mereka, yantikun, mereka bertutur. Mereka bertutur. Ayat 64. Faraja'u, maka telah kembali mereka. Ila, kepada. Anfusihim, diri-diri mereka. Faqalu, maka telah berkata mereka, Innakum, sesungguhnya kamu, antum, kamu, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Ayat 65. Summa, kemudian, nukisu, telah tertunduk mereka. Ala, atas. Ru'usihim, kepala-kepala mereka. Lakot, demi sesungguhnya. Alimta, telah mengetahui engkau. Ma haulai, tiada semua ini. Yantikun, mereka bertutur. Mereka bertutur. Baik ya, semak semula.
Ayat yang ke-58. Ayat 58. Cerita ini adalah cerita mengenai tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya. Kaumnya yang terdiri daripada keseluruhannya menyembah berhala. Termasuklah dikatakan bapaknya sendiri adalah pengukir berhala-berhala. Jadi kepada siapa dia nak mengadu? Semua orang-orang itu tidak ada yang nak menyebelahi Nabi Ibrahim. Jadi apa yang dia nak mengadu hanya kepada Allah. Sebab dia yang nampak jalan keesaan Allah Ta'ala. Jadi kaumnya tak nampak. Bila diberi penerangan, mereka tidak mau setuju dan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi satu hari dia sudah bersumpah. Seperti ayat 57 dulu. Demi Allah, sungguh aku mesti perdayakan berhala-berhala kamu sesudah kamu berpaling ke belakang. Maknanya, kamu tahulah apa yang aku akan buat nanti. Sekiranya kamu sudah tinggalkan berhala-berhala itu. Jadi hari yang diceritakan itu adalah hari satu perayaan atau pesta. Jadi mereka selepas daripada pergi ke berhala-berhala, mereka akan tinggalkan berhala-berhala itu dan mereka pergi ke satu tanah lapangan untuk mengadakan pesta di situ. Jadi kesempatan itu Nabi Ibrahim datang ke rumah-rumah berhala itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Mengikut ayat 58, faja'alahum juzaza. Maka telah ia jadikan akan mereka berpenggal-penggal. Maksudnya Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala itu. Illa kabiron, melainkan yang besar. Ada satu berhala besar, itu ditinggalkan. Yang kecil-kecil semua hancur. Diketuk dengan kapak oleh Nabi Ibrahim. Melainkan apa? Yang besar. Yang besar bagi mereka, la'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka kepadanya mereka kembali. Maknanya nanti setelah pesta, mereka akan kembali semula ke rumah berhala itu. Untuk menyatakan kesyukuran atau berterima kasih. Jadi dia akan datang. Jadi setelah habis pesta, mereka pun datanglah ke rumah berhala atau tempat sembahan mereka. Apa yang didapati? Terkejut mereka. Qalu, telah berkata mereka, man fa'ala hadza bi alihatina? Telah berkata mereka, siapakah telah memperbuat ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Bahawasanya ia sungguh daripada orang-orang yang zalim. Kalau kita susun bahasa ini begini, kita boleh katakan zalim betul siapa yang buat ni. Habis hancur Tuhan-Tuhan kita dikerjakan. Zalim betul orang ni. Macam itulah bahasa dia. Qalu, telah berkata mereka. Jadi mereka bertanya-tanyaanlah, teka-teki siapalah yang buat ni. Zalim betul. Qalu, telah berkata mereka, sami'na, telah mendengar kami, fatan, seorang pemuda, yazkuruhum, ia sebut akan mereka. Maknanya dia pernah dengar ada seorang pemuda, selalu dia suka mencela-cela ke Tuhan berhala kita. Jadi dikatakan, bila ditanya agaknya, siapa orang tu? Yuqalu lahu Ibrahim.
ia dikatakan kepadanya Ibrahim. Ibrahim, ia anak si Azar itu. Ia selalu dia suka mencela-cela. Ya, kita punya Tuhan berhala. Jadi mungkin dia agak je lah. Mungkin dia yang buat kerja ni. Ya. Qalu, telah berkata mereka, fa'tu bihi, maka bawakanlah olehmu akannya. Ala a'yunin nas, atas pandangan-pandangan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya bawalah ke sini, Ibrahim tu. Ya, supaya orang ramai, manusia ni orang ramai lah. Orang ramai dapat melihat, dapat memandang ya, perbuatan kerja mereka. Kerja Ibrahim. La'allahum yashhadun. Mudah-mudahan mereka saksikan. Maknanya orang ramai dapat menyaksikan ya, perbuatan ya, jahat Ibrahim itu pada pandangan mereka lah. Ya. Dikatakan Ibrahim itu jahat. Ya, memecahkan tuhan-tuhan berhala dia. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ya ditangkaplah, maknanya ditangkap, dibawalah ke situ ya untuk disoal benarnya atau tidak. Ya. Qalu, telah berkata mereka, a anta fa'alta haza, adakah engkau telah memperbuat engkau haza ini bi alihatina, terhadap tuhan-tuhan kami, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya, kalau kita susunkan ni maknanya ya, dia tanya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau ke yang melakukan atau memperbuat kerja-kerja ini terhadap Tuhan kita? Engkau ke yang memecah-mecahkan ya, berhala-berhala ini? Ya. Nabi Ibrahim ya, berkata apa? Qala, telah berkata ia. Bal fa'alahu, bahkan telah memperbuat ia akannya kabiruhum, oleh yang besar mereka. Haza, ini, yang besar mereka ini. Fas'aluhum, maka tanyalah olehmu akan mereka. In kanu yantikun, jika adalah mereka bertutur. Nabi Ibrahim kalau mengatakan, oh tidak, saya tak buat, Nabi Ibrahim sudah bohong. Ya, jadi ya, seorang nabi dia tidak berbohong. Kalau dia kata, oh tak, saya tak buat, menindakkan, ya, dia akan tergolong orang yang bohong atau orang yang dusta. Tapi Nabi Ibrahim dia tidak mengatakan, oh bukan aku yang buat. Tak. Dia hanya mengatakan, ya, cuba tengok, cuba perhatikan, ya, kenapa ya, berhala yang besar itu tak pecah. Mungkin dialah yang buat. Tengok kapak dia, ada kat leher dia tu. Jadi dia tuduhlah, katanya ya, Tuhan berhala yang besar tu yang buat. Sebab itu Nabi Ibrahim dia tak mengatakan, oh tak, ni bukan aku buat. Dia tak menolak macam tu. Cara dia diarahkan pandangan orang-orang ni ya, kepada siapa? Kepada Tuhan berhala yang besar tu. Ya. Ditujukan ke situ. Cuba tengok. Ya. Cuba tengok berhala yang besar tu. Ya, dia tak pecah. Dan kapak ada kat dia. Mungkin dialah yang buat ni. Dia cakap macam tu kan. Lain dia punya cara ya, mantik ya, Nabi Ibrahim ya. Sebab itu Nabi Ibrahim kan ia terkenal sebagai ya, ahli mantik ya, maknanya tajam dia punya pembicaraan ya, lidahnya lebih tajam daripada pedang. Dia tidak ada kekuasaan, tak ada memegang pemerintahan, tetapi ya, Allah telah memberikan kelebihan ya, pada lidahnya. Lidahnya tajam seperti pedang. Kalau siapa berhujah kepadanya demi kebenaran ya, pasti ya, lawannya akan kalah. Ya, tak kira siapa. Itulah kelebihan lidah Nabi Ibrahim. Cara mantik dia, cuba lihat kepada berhala yang besar itu. Mungkin dialah yang buat. Ternyata kapak ada kat dia. Ya. Jadi bila Nabi Ibrahim cakap macam tu,
Ya. Faraja'u ila anfusihim. Maka telah kembali mereka kepada diri-diri mereka. Bahasa macam ni maknanya masing-masing ya melihat diri masing-masing. Ya. Macam tercengang lah. Tercengang bila Nabi Ibrahim cakap macam tu. Ya, mereka tercengang dan mereka pandang ya diri masing-masing. Lakot alimtah. Demi sesungguhnya telah mengetahui engkau. Engkau ni Ibrahim, ya. Mana kaumnya bertanya. Demi sesungguhnya telah mengetahui engkau ya Ibrahim, maha ulai yantikun. Tiada ya. Semua ini, mana semua haula ini balik kepada berhala tu. Ya, semua ini, mana berhala-berhala ini yantikun. Ya. Mereka bertutur. Jadi setelah mereka ya menundukkan ya, kepala-kepala mereka ya, sambil ya, tercenganglah. Ya, dia kata, baru dia terfikir. Dia kata, wahai Ibrahim, ya, bukankah ya, berhala-berhala ini tidak boleh bercakap? Ya, tidak boleh bertutur. Itu bahasa dia. Ya. Jadi ya, di situ dah nampak ya, kekalahan dalam segi hujah. Ya, hujah akal. Ya, jadi bila mereka mengatakan berhala itu tidak boleh bercakap, di situlah ada poin Nabi Ibrahim untuk meneruskan dakwahnya. Ya. Jadi itu ya kekuatan hujah Nabi Ibrahim dalam membela kebenaran. Ya. Satu ketika ya, Namrus menyoalkan Nabi Ibrahim tentang Tuhan. Wahai Ibrahim, selain aku, sebab Namrus masa itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wahai Ibrahim, selain aku ni, ada ke Tuhan yang lain? Ya, Namrus mengaku dirinya Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, ya, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Oh, aku juga boleh lakukan. Ya, lalu diambil orang yang bersalah 2 orang depan Nabi Ibrahim, diletakkan depan Nabi Ibrahim, satu dipancung, satu dibiarkan. Kata Namrus, aku juga boleh melakukan. Aku ada kuasa nak mematikan atau nak menghidupkan. Jadi dua pensalah ini, satu dibiarkan hidup, satu mati. Jadi ikut akal, logik. Ya, mana kalau Namrus nak matikan dua-dua, bunuh dua-dua akan mati. Tapi ya, Namrus nak tunjukkan bahawa dia berkuasa berbuat demikian. Itu ya, dalam segi akal atau hujah akal, maknanya logik lah. Ya, kira boleh diterima oleh akal. Ya. Kemudian hujah Nabi Ibrahim yang kedua kepada Namrus, ya, Tuhanku terbitkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Ya, sekarang terbitkan pula daripada barat. Kata Nabi Ibrahim. Fabuhital ladzi kafar. Lalu si kafir ini pun kebingungan. Jadi bila hujah kedua, Nabi Ibrahim katakan Tuhan tu menerbitkan matahari daripada timur ya ke barat. Sekarang cuba terbitkan daripada barat ke timur. Kata Nabi Ibrahim. Ya, lalu kebingungan si Namrus, kalah hujahnya. Ya. Macam itulah tajamnya ya lidah Nabi Ibrahim. Siapa berhujah ya pasti akan kalah. Seandainya ya hal itu berkaitan dengan yang hak atau yang benar. Ya. Baik ya, sekarang ni kita teruskan dengan tata bahasa dia. Ya. Ada suruh buat tak fi'il hari tu? Tak ada. Ada suruh buat fi'il yang suruh buat, ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita terus tengok balik pada ayat 58, ya. Ayat 58, ya, perkataan kabiron. Ya. Kabiron maknanya apa? Yang besar. Kalau bahasa yang besar, ya, isim apa ni? Yang besar.
Isim fa'il apa? Isim fa'il. Isim fa'il kan ada makna yang besar. Ya. Ha. Jadi ya, tengok dia punya asal usul perkataan kabiron di sini pada dalam kamus. Kita cari 3 hurufnya apa? Kabbaro. Cuba buka kabbaro ya. Muka surat apa? Yang dah semak. Hmm. Jadi perkataan itu kita kena cari ya, iaitu perkataan kabbaro ya. Muka surat 336 cuba. Tak, 335. 335 sebelah kiri ya. 335 sebelah kiri ya. Atas. Baris yang 246, baris yang ke-6. Jumpa tak sebelah kiri muka surat 335. Baris ke-5 daripada atas. 2 4 6 6, baris yang ke-6. Jumpa tak? Apa bunyinya? Kaburo. Dia bukan baris ya, kabaro. Bukan baris atas ya. Dia berbaris tengah, baris depan, kaburo. Jadi kalau kita baca kabaro, itu maknanya salah. Ya, yang betul kabari. Ya. Kabaro tak betul, kabari betul. Ya. Ya. Ha. Ya. Jadi ya, dia bukan maknanya ada baris kabaro kabiro. Tak ada. Dia baris dia yang tepatnya ya kaburo saja. Kaburo itulah yang tepat. Ya. Jadi kalau baris bawah kabiro itu tak ada. Kalau baris kabaro pun tak ada. Ya. Jadi yang ada kaburo. Ha? Yakburu kibaron. Kibaron. Ha. Kaburo yakburu ya, kabiron, kibaron. Dia boleh bermakna dengan makna dan ya, maknanya daripada kaburo ni daripada makna besar juga digunakan untuk apa yang lebih tua. Contohnya misal kata ahi kabir, saudaraku yang besar, ahi kabir. Saudaraku yang besar. Maknanya dia nak mengatakan saudara kita yang tua tu disebut ahi kabir. Jadi saudaraku yang tua. Dia gunakan perkataan kabir. Ya. Jadi kita dah tahu perkataan besar ini berasal daripada kaburo yakburu ya, kibaron ya, kibaron ataupun kabron. Masdar ni berubah-ubah tak kisah. Dia ikutlah dalam kamus tu ada beberapa masdar, tapi mudhari'nya tetap madi dan mudhari'nya tetap kaburo yakburu ya. Terkadang dia ya menunjukkan kepada apa makna-makna yang berkaitan dengan besar, sombong ya. Contoh lain ya. Contoh kita tengok ke bawah sampai jumpa perkataan istakbaro. Istakbaro maknanya selalu kita sebut perkataan istakbaro dalam Quran. Istakbaro ni penambahannya ialah alif sinta. Kita kena tahu alif sinta, penambahan alif sinta itu biasanya dengan penambahan makna minta. Kalau ada alif sinta daripada 3 huruf, dia boleh jadi 6 huruf. Tambah alif sinta.
Bila alif cinta maknanya minta. Minta besar ia. Telah minta besar ia. Jadi mana minta besar tu itu yang manakan sombong. Ya. Iblis contohnya Allah letakkan bahasa ya aba wastakbara. Telah enggan ia dan telah sombong ia. Jadi bahasa di situ digunakan sombong dari perkataan besar. Ya. Kemudian tengok bawah sekali. Bawah sekali bunyinya kabirun. Itu adalah isim fa'il. Kabirun bawah sekali. Kabirun. Ya, jadi maknanya yang besar. Kalau jamak di jim tu jamak ya. Jamak tu ramai. Kalau jamaknya kibarun atau kubara. Kibarun atau kubara maknanya ya banyak. Ya, banyak besar. Ya. Ataupun yang besar macam tu. Jamak, kabirun. Okey, kita balik kepada asal dia iaitu kabura yakburu. Macam mana jadikan amar? Matikan. Sekarang ni tak payah mati, tak payah tambah, bunyikan saja. Jadi bunyikan saja bur. Kalau bur awalnya bunyi ukbur. Ya bur ukbur. Kalau ditakdirkan bunyi bir ke bawah, bir. Apa pangkalnya nak bunyi? Awalnya nak bunyi. Kalau bir. Ikbir. Apa? Ikbir. Itu tanda dia. Kalau ditakdirkan dia bunyi bar, atas, bar. Bari bawah juga apa bunyinya? Ikbar. Ikbar. Ya. Tak ada akbar. Ikbar. Ikbar. Ya. Akbar tu dia jadi isim tafdil, lebih besar. Allahu akbar. Allah maha besar. Dia jadi isim tafdil nama dia. Akbar. Ya. Jadi kalau dia bunyi bur, ukbur. Kalau dia bunyi bir ke bawah, ikbir. Kalau bunyi atas bar, ikbar. Dia baris tu tetap baris bawah dengan depan. Yang boleh baris atas tu kalau 4 huruf. Ya, 4 huruf dia kena baris atas. Ya. Baik, setiap 3 huruf, ya nak tahu ya, setiap 3 huruf dia boleh jadi 4 huruf. Mana daripada 3 dia boleh jadi 4. Contohnya kabura 3 huruf. Kita nak jadikan 4 huruf, tambah alif awalnya akbara. Akbara jadi 4 huruf. Ya. Kalau kabura maknanya telah besar ia. Kalau 4 huruf akbara makna dia tambah ma, telah membesarkan ia. Telah membesarkan ia. Ya. Macam tu. Ya. Macam mana? Kalau kabura telah besar ia. Kalau 4 huruf akbara sebut akbara. Akbara maknanya telah membesarkan. Telah membesarkan ia, tambah me dengan kan. Itu. Ya. Dan kalau dia bertambah dengan jadi 6, alif sinta, istakbaro. Alif sinta tu penambahan ya. Istakbaro. Jadi makna di situ telah minta besarkan ia. Telah minta besarkan ia. Itu yang kadang bermakna sombong. Ya. Baik. Ya. Macam mana kita nak jadikan fi'il nahi? Tadi belum sebut nahi ya. Macam mana kita nak buat fi'il nahi daripada kita buat tadi ukbur.
Ukbur, kalau nahi apa? La takbur. La takbur. Ikut amar dia lah. Kalau amarnya bur, takbur. La takbur. Kalau isim fa'ilnya, boleh kepada kabirun, guna ya. Kabirun. Guna ya. Macam yang bawah sekali. Ikut contoh dalam bawah yang kamus bawah sekali. Isim fa'il. Kabirun. Isim maf'ulnya makburun. Makburun. Wazan dia maf'ulun. Ulang balik. Kalau madi apa? Kabura. Mudhari yakburu. Amar dia amar. Ukbur. Nahi. La takbur. Isim fa'il. Kabirun. Isim maf'ul. Makburun. Makburun. Ingat tak wazan maf'ulun kan ada waw? Maf'ulun. Kan ada waw, mesti ada waw lah. Mim kaf mak ba waw bu makbu. Ra dua depan run. Makburun. Makburun. Ya. Ya, ada yang masih tadika lagi. Mak. Ra tanwin run. Mak. Okey. Ya. Maf'ulun. Wazan dia maf'ulun. Maf'ulun. Baik ya, kita tengok lagi pada perkataan lain ya. Tengok perkataan lain iaitu yarji'una. Yarji'una ini ya, kita ambil mudhari ni yarji'una ni jamak. Kalau mufrad yarji'u saja tanpa waw nun. Macam mana nak buat fi'il amar daripada yarji'u di sini? Kalau ji'u. Tak. Sekarang ni pandang dalam Quran tu yarji'u. Yarji'u tu kalau kita nak buat fi'il amar ni mudhari. Jadi mudhari kalau nak buat fi'il amar daripada mudhari ni lah ya. Jadi sekarang ni kalau ji'u tu matikan ji. Jadi awalnya bunyi bawah irji. Jadi tak payah nak tunggu lama-lama ya. Tak payah tunggu lama-lama ya. Jim bawah bunyi ji, awalnya bunyikan bawah irji. Kalau nahinya lam alif dengan ta, la tarji. Kalau isim fa'ilnya ra
Rojiun. Rojiun. Panjangkan rojiun. Ya. Ro alif jim ain rojiun. Wazan fa'ilun. Ro alif jim ain. On. Tanwin. Ais. Ro alif jim ain. Rojiun. Itu isim maf'ul. Ini isim fa'il. Belum sampai lagi isim maf'ul. Ya. Okey, nak isim maf'ul. Cuba buat isim maf'ul pula macam mana? Daripada apa? Daripada rojiun tadi, rojiun. Isim fa'ilnya apa? Marjuun. 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 Madi dia roja'a. Mudhari'nya yarji'u. Amarnya irji. Nahi la tarji. Isim fa'il roji'un. Isim maf'ul marju'un. Okey. 59, ayat 59, tengok perkataan fa'ala. Fa'ala ni fi'il madi. Mudhari'nya yaf'alu. Ayat 59, fa'ala fi'il madi. Mudhari'nya yaf'alu. Kalau amarnya apa yaf'alu? Fi'il amarnya yaf'alu. If'al apa? Jangan sekali-kali gunakan baris atas. Awal. Baris atas tu hanya untuk 4 huruf. 3 huruf jangan guna baris atas. If'al. Ya, if'al. Kalau nahi dia la taf'al. Kalau isim fa'il, panjangkan fa. Fa'ilun. Fa'ilun. Tu dah mula meraban-raban lah tu. Dah mula meraban-raban. Mesti bawah. Semua dia punya isim fa'il bentuknya sama. Kena bawahkan. Fa'ilun macam tu. Ya. Fa'ilun. Maf'ulun. Maf'ulun. Okey, ulang balik. Madi fa'ala, mudhari yaf'alu, amar if'al, nahi la taf'al, isim fa'il fa'ilun, isim maf'ul maf'ulun.
Maf'ulun. Fa'ala apa makna fa'ala tadi? Telah memperbuat ia. Ya. Ha. Baik, sekarang kita jumpa perkataan depan dia az-zalimina. Zalimina ni isim apa ni? Zalimin. Isim bukan jam, isim. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Kan pertama panjang zo, kedua bawah li, zoli, kan? Itu isim fa'il lah tu. Ya. Kalau seorang buang ya nun. Zolimin atau zolimun, tanwin. Mun. Nah, bunyikan asal zolimun, tanwinkan, mim dua depan mun. Isim fa'il ni kalau nak jadikan jamak tambah ya nun atau waw nun. Contoh sini dia jadi jamak zolimina, kadang zolimuna, ada waw nun, ya. Tapi kalau mufrad, ya, buanglah penambahan ya nun tu. Bunyilah zolimun, mana seorang yang zalim. Zolimun. Baik. Ya, madinya kalau nak cari perkataan apa? Zolam dengan mim. Cuba tengok dalam kamus. Zolam mim. Ya. Siapa dah jumpa zolam mim ni? Ya. Lepas cuba tengok 218. 218. Sebelah kanan atas. Zolama yazlimu zulman. Baris yang ke berapa? 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Kanan. Muka surat 218. Jumpa dah? Jumpa tak? Zolama madi, yazlimu mudhari, zulman masdar, zolman masdar, mazlimatan masdar. Jadi masdar ni kadang ada 3, 4, 5, 6, 3 sampai 5 kadang. Macam ni. Masdar kadang ada sampai 5 pun ada. Tapi yang pentingnya tengok madi dengan mudhari. Zolama mudhari'nya tetap bunyi yazlimu. Tak boleh kita yazlamu suka hati kita, tak boleh. Yazlamu. Jadi kalau sekarang kalau kita dah jumpa mudhari', fi'il amar kena buat sendiri. Yazlimu kalau fi'il amarnya apa? Izlim. Apa? Izlim. Jangan bunyikan atas, ya. Izlim. Kalau misal kata lim ni bunyi atas lam, apa bunyinya? Kalau bunyi lam. Tak, macam mana bunyi awalnya? Kalau misal kata ditakdirkan, ya, bunyinya lam. Yazlamu. Apa bunyi? Awal nak bunyi apa? Bunyi izlam lah. Bunyilah bawah. Kalau ditakdirkan bunyi depan lum, uzlum. Pada zolama yazlimu tu saya saja tukar-tukar biar pandai, ya. Zolama yazlimu amarnya izlim. Kalaulah seandainya kita jumpa baris atas yazlamu, contohlah yazlamu bunyinya izlam. Kalau bunyi lumu, uzlum, ya. Uzlum. Okey, sekarang ni suara. Siapa yang tak ada suara? Ni okey, Kak Zara punya
Kak Zara punya ni bunyi budak-budak ramai Kak Zara. Kena tutup. Ya. Ah, bunyi budak-budak terlampau kuat. Jadi saya terpaksa tutup kalau tak dengar yang lain. Tapi kita sudah buka ya. Okey. Baik ya. Zalama yazlimu, amarnya apa? Izlim. Kalau nahi la tazlim. Kalau isim fa'il zalimun. Isim maf'ul mazlumun. Mazlumun. Ya. Jadi yang kita jumpa dalam Quran tadi itu ada isim fa'il ya. Jangan tak faham pula, tak kenal pula. Itulah isim fa'il. Ya. Okey. Ayat 60 kita ayat 60 sami'na. Sami'na. Itu fi'il madi lah. Itu fi'il madi. Fi'il madi asal. Ya. Sami'a. Madi dia bukan sama'a. Ini madi dia. Sami'a. Kalau buang na tu kan sami'a. Na tu kami. Ya. Telah mendengar ia sami'a. Sami'a mudhari'nya yasma'u. Yasma'u. Sami'a yasma'u. Amarnya apa kalau yasma'u? Yasma'u amarnya apa? Isma'. Macam mana? Oh. Isma'. Nahi la tasma'. Isma' la tasma'. Isim fa'ilnya sami'un. Sami'un. Isim maf'ulnya masmu'un. 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 Ulang ya. Madi sami'a, mudhari yasma'u, amar isma' nahi la tasma', isim fa'il sami'un, isim maf'ul masmu'un. Isim maf'ul. Tanwinkan. Tanwin. Kalau kita letak waw nun itu tanda ramai. Kita tak boleh letak ramai dulu. Kita seorang je. Masmu'un. Kalau tambah waw nun itu jadi ramai. Masmu'una. Itu dah jadi ramai dah. Ya. Masmu'un seorang saja. Macam sami'un seorang. Seorang yang mendengar. Kalau ramai sami'una. Tambah waw nun. Tapi kita mula-mula tak boleh letak waw nun dulu. Sebut seorang dulu. Sami'un. Macam tu. Ya. Okey. Kita tengok kedudukan depannya lagi. Yazkuru. Yazkuru. Yazkuru, macam mana nak buat fi'il amar? Daripada mudhari' yang nampak ni. Yazkuru. Cuba buat fi'il amar. Uzkur. Uzkur. Kalau nahi?
Lain-lain yang tak berapa faham, kita nak jadikan fi'il amar tu, kita tengok bunyi yang akhir tu. Kalau bunyi yang akhir bunyi kaf ra, bunyi depan kur, kaf ra bunyi kur, artinya awalnya depan juga. Uzkur. Macam tu. Tu fi'il amar dia lah, perintah. Nahi dia ikut la tazkur. Letak la dengan ta. La tazkur. Isim fa'ilnya fa'ilun. Macam mana wazan fa'ilun? Zakirun. Letak za, letak bawah. Za, kemudian kaf bawah, zakirun. Kalau isim maf'ulnya mazkurun. Mazkurun. Ya, zakirun, mazkurun. Zakirun, mazkurun. Ulang semula. Zakara, yazkuru. Sebut. Ya. Lagi. Uzkur. Nahi. La tazkur. Zakirun. Mazkurun. Zakirun, mazkurun. Ya. Okey. Sekarang satu perkataan lagi. Tengok perkataan 63. Ayat 63. Yantikun. Yantikun. Apa perkataan asal yantikun? Tiga huruf dia. Nun, ta, qaf. Apa yang bising tu? TV ya, TV. TV kot. Yang bising apa TV ya? Dia masuk TV ke apa ke, semua masuk. Tapi yang punya tak dengar, kita dengar. Yang punya dia tak dengar. Tu bunyi apa tu? Dia bunyi apa tu? TV. TV siapa tu? Buat. TV siapa tu? Tuan punya dia tak dengar. Kita yang dengar. Okey. Ulang balik ya daripada perkataan itu yang kita jumpa tadi. Nun, ta dengan qaf. Cuba cari dalam kamus nun, ta dengan qaf. Nun, ta, qaf. Cuba cari dalam kamus. Siapa yang jumpa? Bagi tahu. Nun, ta, qaf. Jumpa tak? Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Ujung-ujung apa kamus. Nun, kemudian cari ta. Ta, kemudian cari qaf. Nun, ta dengan qaf ya. Jumpa tak?
Nun tokoh. Siapa jumpa? 427. Oh, ini siapa punya mic ni bising. Ada mic bising. Tak tahu siapa. Nun tokoh ya. 427. 427 kanan. Sebelah kanan atas. Baris yang ke-245. Natoko yantiku nutkon mantikon nutukon. Jumpa tak? Madi dia natoko. Mudhari'nya yantiku. Masdar dia ada 3. Nukton, mantikon, nutukon. Selalu orang sebut mantik. Mantik tu masdar. Mantikon. Mantik. Ilmu mantik. Ya. Jadi sekarang ni kita jumpa nataka yantiku. Amarnya apa? Kalau yantiku. Kalau amar apanya? Amar dia bunyi apa? Macam mana boleh amar hidup? Amar kena mati ujung. Intik. Apa? Intik. Intik. Kalau nahi? La tantik. La tantik. La tantik. Kalau isim fa'il? Fa'ilun. Fa'ilun. Natikun. Panjangkanlah nun tu. Nun letak alif. Na. To bawah ti. Nati. Qaf dua depan kun. Natikun. Ya. Kalau isim maf'ulnya? Maf'ulun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Maf'ulun. Wazan dia. Maf'ulun. Mantukun. Mantu. Mantukun. Baik ini kena apa untuk cari sendiri ya. Ini cari sendiri daripada ayat yang akan datang. Yang akan datang ayat yang ke-66 ya. Cari, gariskan ya perkataan yanfa'u. Ayat 66 yanfa'u. Ayat 67 ta'kiluna. Ayat yang ke-68 harikuna. Harikuna pula. Hariku saja. Hariku. Ayat yang ke-69 ya, yang 69 salaman dengan bardan. Bardan salaman, dua tu. Bardan salaman. Ayat yang ke-70 kaidan. Ahsorina dengan ahsorina. Ayat yang ke-72, 72 ya. Solihina. Solihina. Itu ya.
Ya, itu buat cari perkataan 3 huruf dalam kamus, ya. Cari 3 hurufnya, asal dia madi, kemudian mudhari, di situ akan diberikan masdar. Madi, mudhari, masdar, ya. Baik, kita punya kuliah sekadar ini dulu.